tu saya serahkan kepada awak untuk siapkan apa yang patutlah berkaitan dengan VRT 3043. Okey, so topik 4 seperti yang kita dah belajar sebelum ni adalah berkaitan dengan elektronik digit kan. Okey, elektronik digit ataupun digital elektronik. Okey, untuk part point 2 adalah berkaitan dengan logic gates ataupun gate logic. Okey, saya dah share screen, boleh nampak ke tak? Boleh, Doktor. Boleh, Doktor. Macam mana Amali setakat ni? Boleh, Doktor. Setakat ni macam mana? Setakat ni? Sampai ni boleh, Doktor. Amali 1, amali 2. Amali 3 belum. Dia buat amali 2. Faham ke tak faham? Faham. Yelah korang ni kan. Korang kena struggle sikit belajar. Lepas ni dah tak lalui dah. Yang mana semester 7 ni, lepas ni dah LM dah habis. Lepas ni dah rindu UC pula. Kan? Ramai saya punya junior pula. Saya punya ex-student. Rindu UC. Bila UC depan mata, tak nak apa? Tak nak belajar betul-betul pula. Kan? Habis dah jauh, rindu UC, rindu nak belajar. Okay, jadi saya harap sangatlah student saya tolonglah struggle untuk diri sendiri, bukan untuk saya, untuk awak juga, demi masa depan awak. Dah kena planning lah dari hidup kita ni, nak buat apa macam saya selalu cakap lah. Okay, so ini 4.2 logic gates untuk bahagian yang terakhir, bahagian kedua terakhir untuk topik ini. Okay, logic gates dalam bahasa Melayu kita panggil dia gate logic. Okay, lepas saya akan terangkan di mana kita akan gunakan logic gates ni. Okay, kalau awak dapat tengok dekat sini simbol. Okey, ini adalah untuk logic function bagi buffer buffer. Apabila tengok truth table truth table ni saya bagi tau. Okey, tapi kalau dalam peperiksaan truth table ni tak ada. Awak sendiri yang kena faham lah. Kena faham, mungkin ada setengah tu dia hafal. Tapi saya belajar, sepanjang saya belajar saya tak pernah menghafal. Saya faham. Bila saya faham, bila orang bagi saya penyelesaian matematik ke apa-apalah, saya boleh selesaikan. Sebab bila kita faham satu konsep asas dia, kita boleh selesaikan semua benda. Sama juga macam awak. Kalau mana-mana dalam bidang jahitan kan, yang korang ambil minor jahitan tu, katakan nak buat pola baju tu, kalau awak faham bahawa setiap baju tu kena lebihkan basi 2 cm contohlah kan, 2 inci, 1 inci. Jadi awak akan apply untuk baju-baju apa pun yang orang bagi ke awak, nak buat baju kemeja ke apa ke kan. Ini contoh ya. Tapi kalau bila kita hafal, bila orang bagi kita benda tu, bila orang apply pula benda lain, kita dah tak boleh nak selesaikan benda tu. Itu konsep saya belajar lah daripada dulu sampai hari ni lah. Apa-apa memang kita kena faham. Bila kita faham, kita boleh apply untuk situasi yang lain. Sebab dalam kehidupan ni, dia bukan satu je benda yang kita kena selesaikan. Banyak benda yang kita nak kena selesaikan. Jadi cuba terapkan dalam diri, mengamalkan konsep faham. Okey, bukan hafal. Okey, sebab saya dari bidang kejuruteraan kan. Bila bidang kejuruteraan dia banyak pengiraan. Mula saya adalah dalam bidang kejuruteraan elektrik kan. Elektronik dia banyak bagi benda kita kena selesaikan. Jadi memang nak tak nak kena faham konsep tu. Kalau saya hafal, satu je saya hafal, bila orang bagi saya lain, saya tak boleh nak selesaikan. Jadi sama juga macam awak semua di bidang apa-apa pula, tak kisahlah RBT ke RC ke SP ke ERT ke, kena wujudkan sikap faham. Bila faham baru boleh selesaikan semua. Sama macam kelas Cik Auzan tu, Tinkercad. Saya buat bengkel Tinkercad saya sendiri akan ajar. Saya akan ajar beberapa eksperimen daripada konsep asal lah, daripada konsep awal. Saya bukalah untuk pelajar saya bayaran RM10 selama 1 jam. Kalau ada apa-apa, kalau berminat, boleh beritahu saya, mesej saya, sebab ni permintaan daripada cikgu-cikgu kat sekolah. Dia nak untuk saya kata tak apalah, saya boleh ajar RM10 je lah, saya collect duit untuk FTV, bukan untuk saya. Jadi siapa-siapa yang berminat nak masuk join bengkel Tinkercad bersama saya akan ajar. Dia alu-alukan lah, nanti boleh WhatsApp saya. Okey, siapa yang nak interview saya untuk FYP, kena habis kelas ni kalau boleh nak interview saya ya, sebelum saya balik lah. Kalau saya dah balik tu dah fikiran lain lah kan. Okey,
Apa-apalah kalau untuk FYP tu ya. Tolong ingatkan saya kadang-kadang awak email saya tak perasan kan. WhatsApp saya lah. Ya. Okey, saya tak nak itulah bila pegang amanah pendidik ni dia banyak besar tanggungjawab sebenarnya. Saya tak nak berjawab esok ke akhirat sana kan. Saya terlupa ke apa kan. Kalau boleh saya cuba selesai sebaik mungkin lah. Kalau saya dah terlupa sangat tu tolong ingatkan saya lah. Okey. Jadi guys, ini adalah buffer. Okey. Ingat, buffer dia hanya ada satu input dan satu output. Okey, ni input, A ni input, keluaran Y adalah output. Awak kena ingat, bila buffer, bila masukkan kita kosong, keluaran mestilah kosong. Okey. Ni buffer Ni buffer. Buffer ni dia maksudnya adalah buffer bila kita, contoh bila kita ATM machine, kita nak masukkan, kita nak RM10. Kita masuk RM10 dan dia akan bagi kat kita RM10. Kita takkan, bila ini contoh aplikasi yang mudah di mana kita gunakan logic gates ni. Dia takkan bila kita masuk RM10 dia akan keluar kat kita RM5. Kurang atau lebih. Dia takkan kan. Bila kita apply, kita tekan kat mesin ATM tu RM10, dia akan keluar kat kita RM10 juga. Dia tak akan kurang. Kalau baki dia tak mencukupi, dia akan bagi tahu. Dia tak akan bagi kita lebih. Contoh aplikasi mudah lah yang kita gunakan. Ingat Okey, kalau buffer masukkan kosong, keluaran pun kosong. Kalau masukkan satu, keluaran mesti satu. Itu buffer maksudnya. Okey. Okey, seterusnya kita masuk kepada inverter. Okey. Inverter ni not gate. Okey, inverter ni apabila masukkan kita kosong, dia akan songsang jadi satu. Sebab apa? Dia sama je konsep dia dengan buffer ni. Cuma inverter ni bila kita masuk satu, keluar dia kosong. Sebab apa? Sebab dia ada bulat dekat ujung ni. Okay, bila dia ada bulat kat ujung tu, katakanlah masukkan satu, keluaran dia akan jadi kosong. Kalau masuk kosong, keluaran dia akan jadi satu. Itu beza dengan buffer. Dekat mana kita gunakan inverter ni? Biasa dengar tak aircon ke apa ke kan sekarang gunakan teknologi inverter kan. Maksudnya adalah teknologi inverter tu. Maksudnya contoh udara, sistem pengudaraan. Masukkan tu semua udara-udara yang tak bersih. Konon lah kan. Tapi keluar tu dia bagi kat awak udara yang segar dan bersih. Itu masuk inverter. Okey, dia akan twist apa kita masukkan dia akan twist keluaran tu. Maksudnya di sini twist tu apabila masuk kosong, keluar dia akan jadi satu. Kalau masuk satu, keluaran dia akan jadi kosong. Okey, sebab apa? Sebab ada buffer dekat ujung. Ada bulat dekat ujung ni. Ni ujung ni bulat ni nama dia bulat. Okey, boleh? Truth table ni kalau boleh jangan hafal. Faham? Okey. Okey, seterusnya seterusnya adalah AND gate. Okey, AND gate ataupun dalam bahasa Melayu gate dan AND gate ataupun gate dan. Okey. Gate dan rupa dia macam ni. Macam mana nak hafal? Ajar jugalah awak hafal. Okey, saya bukan hafal lah. Saya bila N, A, N, D dekat hujung tu kan. Bila D dekat hujung tu jadi nak melukis tu perut dia gemuk sikit lah ke depan. Sama macam D. Jadi itu yang saya tekankan lah. Bila A, N, D hujung tu kan D kan dia bentuk macam tu. Jadi D tu dia rupa logic gate dia akan berupa macam ni lah. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu masukkan dan keluaran. Okey. A dengan B ni ini adalah tetap. Okey, katakanlah A kosong, B kosong Okey, N rupa dia D kat ujung tu macam ni dan formula dia adalah darab D. Darab. Okey. Jadi kosong kali kosong kita akan dapat kosong. Macam tu. Okey. Seterusnya kosong kali satu. Okay, katakanlah masuk kosong. B ni masukkan dia satu. Kosong kali satu kita akan dapat kosong juga. Nampak tak kat sini? Tak payah hafal. Faham je. Okey. Dan seterusnya kalau A masukkan dia adalah satu.
keluaran dia maaf, kalau A 1, B tu kosong. Jadi 1 darab kosong, kita akan dapat kosong juga kan? Okey, so kita akan dapat kosong juga. Okey, katakanlah A 1, B 1, kita akan still juga dapat 1. Sebab ni nombor logic gate. Logic gate nombor dia adalah hanya kosong dan 1 sahaja. Dia takkan ada nombor 2, takkan tak ada 3, 4, 5, 6, takkan ada. Dia hanya ada nombor kosong dan 1 sahaja. Sebab ini adalah nombor-nombor binary yang kita gunakan dalam aplikasi. Contoh macam tadilah, mesin ATM, vending machine tau. Apa lagi yang korang jumpa selalu? Apa lagi? Boleh fikir lagi tak apa dia? Yang kita gunakan logic number 0110 saja. Komputer kita pun sama, dia terima arahan daripada kita. Dia terima arahan daripada kita adalah 1 sebab dia terima arahan. Dan dia akan keluar dekat kita apa yang kita nak buat. 1. Contoh. Ya. Okay, siapa baru masuk ni? Okay, jangan cakap kat saya tak ada line. Okay, Hifzi. Zul, Hifzi. Pergi mana? Tidur. Sila buka. Okay. Boleh tak setakat ni? Ingat bila AND gate ataupun dalam bahasa Melayu gate dan ingat E, N, D tu, maka rupa dia, hujung dia akan bulat macam ni. Bulat macam ni, macam huruf D. Dan formula dia adalah darab. Jadi 0 kali 0, okay, macam ni kan. Yang first ni 0 kali 0, kita akan dapat 0. 0 kali 1, kita akan dapat 0. 1 kali 0, kita akan dapat 0. 1 kali 1, dia akan dapat 1. Okey, itu cara nak tahu dia, tak payah hafal. Okey? Okey, seterusnya adalah NAND gate. NAND gate ataupun dalam nama bahasa Melayu dia adalah gate tak dan. Gate tak dan dia songsang daripada gate AND gate tadi tu, daripada gate dan tadi tu. Okey, sebab apa? Sebab ada bulat dekat hujung ni. Dekat hujung ni dia ada bulat. Okey, boleh? Okey, jadi bila songsang, daripada jadual ni awak songsangkan je. 0 dia akan jadi 1. 0 kali 1 dia akan jadi kat sini gate dan kosong kan, dia akan jadi 1 bila kat gate tak dan. 1 kali 0 kosong kan, tapi bila gate tak dan dia akan jadi 1. Okey, 1 kali 1 1 kan, dia akan jadi 0. Okey, setakat ni boleh ke tak? Senyap. Boleh, doktor. Boleh, doktor. Okey. Boleh. Okay, saya harap boleh lah ya. Cikgu-cikgu semua nak jadi cikgu ni. Berapa tahun je lagi, tak lama dah nak jadi cikgu ni. Esok saya jawab. Esok awak ajak anak murid awak pula. Kan cikgu kan. Okey. Seterusnya gate ataupun nama bahasa Melayu dia adalah gate atau. Nama Malay dia gate atau gate. Okey, kalau gate dia rupa dia macam ni, muncung pula. Nanti kalau ada soalan lah kan, keluar minta awak lukiskan. Jadi saya nak awak lukis, kena ingat lah kalau M tadi doktor kata D dia macam huruf D, jadi dia muncung dan dia darab. AND, D darab kan. Tapi kalau O dia muncung, bukan, kalau M tadi dia bulat kat depan kan. Okey, kalau O dia muncung sikit dan O tu dia adalah apa? Darab. Ingat macam tu konsep dia. Okey, dia ada dua je. Tambah dan apa tadi? M tadi darab dan tambah. Jadi O konsep dia adalah tambah. Okey, jadi input semua sama. 0 tambah 0 akan dapat 0. 0 tambah 1 akan dapat 1. 1 tambah 0 akan dapat 1. 1 tambah 1 akan dapat 1. Okey. Dia takkan 1 tambah 1 takkan dapat 2. Sebab nombor logic gate adalah 0 dan 1 sahaja. Okey, boleh? Dan ini dia punya boolean expression lah. Ataupun persamaan boolean dalam bahasa Melayu. Jadi saya katakan tadi lah, dia tambah kan. Jadi kat sini tambah. Tadi N darab kan, kat sini darab. Dot.
Dot kan sama dengan darab kan. Siapa belajar mat dulu kan. A dot B sama juga dengan A darab B kan. Okey, boleh? Boleh doktor. Okey. Jadi no get tak atau. Okey, get tak atau dia songsang daripada get atau tadi. Sebab ada bulat dekat hujung ni. Bila ada bulat kat hujung ni, dia akan jadi songsang daripada jawapan get or tadi. Jadi bila sini kosong, dia akan jadi satu. Di sini satu, dia akan jadi kosong. Di sini satu, dia akan jadi kosong. Di sini satu, dia akan jadi kosong. Jadi formula dia apa? Bukan formula. Persamaan boolean dia apa? Persamaan boolean macam ni lah. Y sama dengan A tambah B. Ada tanduk atas dia ni. Okey, boleh ke tak? Boleh. Okey. Seterusnya tengoklah XOR. Okey, XOR pula sama. Cuma dia ada dekat depan ni, dia ada apa yang dia panggil ni? Dia macam ada satu lengkuk kan? Okey, depan get OR ni. Okey, kalau get XNOR pun sama, dia ada lengkuk kat depan dan dia ada bulat dekat hujung ni. Hujung ni nama dia bulat Okey, jadi cara nak tahu macam mana kosong, okey kita tahu OR tambah kan? Okey, beza je lah kosong tambah kosong, kosong. Kosong tambah satu, satu. Satu tambah kosong, satu. Satu tambah satu sepatutnya satu. Tapi disebabkan dia ada X. X ni lah, dia ada ni. Tanduk kat sini. Dia jadi kosong. Ini je yang dia beza. Okey. Yang ni pula X no. Jawapan dia sama je dengan atas. Ya. Okey. Kosong, kita songsang dia akan jadi satu. Satu dia akan songsang jadi kosong. Satu lagi dia akan songsang jadi kosong. Dah kosong dia akan songsang jadi satu. Dan ini dia punya persamaan boolean dia. Okey, so ada apa-apa tak nak tanya? Boleh ke tak? Boleh Okey, jadi kita pergi ke next. Okey, ni logic circuit. Saya harap sangat semua fokus kat logic circuit ni, Lita circuit. Okey, Lita circuit ni, okey kita tengok dekat sini, ni A kan? A, tengok ni A. Okey, bila dia lalu bulat kat sini, dia akan jadi ada A bar. Bar nama dia. Lupa saya nak beritahu. Yang ni bar nama dia. Bar. Nama saintifik lah. Nama saintifik dia. Bar. Yang ni nama saintifik dia bulat. Macam tu lah kan. Okay. Jadi yang ni nama saintifik dia A. Bila dia lalu kat bulat ni kan, dia akan jadi ada tanduk A bar. Okay. Untuk yang ini pula B kan. B kan semua cikgu. Ni semua B kan. Okay. Tapi disebabkan B ni dia lalu sebelum invert ni inverter ni kan. Gate ni nama dia inverter kan. Jadi dia lalu sebelum gate inverter ni, jadi dia adalah B. Okey. Tapi kalau dia lalu selepas, dia adalah B bar. Tapi dia lalu sebelum. Jadi dia jadi B. Okey. Jadi yang ni gate apa? N. Ingat N. Saya kata apa tadi? A, N, D, darab. Okey, jadi ni akan jadi darab. Jadi keluaran dia akan jadi apa kat sini? A bar darab dengan B. A bar B. Tak senonoh kan? Okey. Jadi A bar B. Okey. A bar B ni sama juga dengan kalau buat A bar, kan belajar kan dulu max, A bar dot B. Okey, sama juga dengan apa lagi, A bar darab B. Okey, tiga benda ni sama. Alright, boleh? Okey, so kita tengok yang seterusnya. Okey, yang ni pula. Yang ni nanti tu kita buat last kali yang ni. Okey, yang ini pula kita tengok ni gate ni. Okey, di A je lah. Sebab dia tak lalu selepas A bar tu kan. Okey, jadi yang ini adalah A sajalah. Okey. Yang ni pula B kan, dia lalu gate inverter ni kan. Dia akan jadi B bar.
B bar. Okay, B bar. Yang ni saya kata apa tadi? Gate darab kan? Okay, gate darab dia akan jadi A Biba. B bar. Right. Okay, kita dah dapat 2 dah keluaran. Sekarang nak cari C. Okay, so ini O. Get O apa? Tambah. Tadi saya dah beritahu kan? Okay, jadi jawapan akhir untuk C apa? Okay, buat kurungan. Buat kurungan supaya kita tak confuse. Tu je sebenarnya. Jadi, jawapan akhir kita A bar B. Kan, kita ambil balik ni. Tambah datang dari mana? Daripada ni. Okay, ni A B bar. Okay, korang buat cerita cantik korang cikgu-cikgu ni. Okay, saya selalu tengok dekat Facebook tu cikgu semua rajin-rajin. Saya tak berapa rajin. Okay, jadi C sama dengan ni jawapan akhir. Okay, jadi faham ke tak faham? Ada apa-apa kemusykilan? Faham. Faham, doktor. Faham, doktor. Sekarang saya stop dulu. Siapa yang duk kemas rumah ke apa ke nanti dulu belajar dulu. Okey? Okey. Jadi seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Kita masuk sikit lagi lah soalan kedua. Yang lain boleh buat sendiri kot. Semua dah terror ni. Okey. Nanti minggu depan kita cek jawapan Cek. Okay, untuk yang ini pula, ni A kan? Okay, ni A. Ni B. Okay, yang ni get darab. Okay, jadi keluaran apa? Siapa nak tolong saya? Siapa nak? Raja. Raja tolong saya. Syaheza tolong saya. Dia jadi apa? A. Isaac lah, Isaac. Tolong saya. A bar, B bar. Mana ada bar? Oh, tak ada bar. Mana ada bar? AB. AB je. Mana barnya? Oh, A, B. Orang. Okay, lepas tu yang ni B. Ni jadi apa? Hakim, ni jadi apa, Hakim? Ni B. Jadi B. Ni C. Yang ni gate apa, Hakim? BC. Biarlah, ni gate apa? Tambah. Gate tambah. Tambah. Dia akan jadi B tambah C. Korang faham lah tu betul. Esok korang nak ajar pula budak student korang. Janganlah korang jadi ajar sesat pula. Okay, B tambah C. Okay. Ni? Mana ni? Cepat. Ni apa? Anin. Ni apa? Ni. Ni C. Kila? Kila Yasmin mana? C. Ni? B. B. Tengok dia tarik dari mana tu. Okay, yang ni gate apa? N kan? Darab. Jadi yang ni adalah dia akan jadi CB. CB. Kalau saya buat BC salah ke betul? Sama je. Salah. Betul. Tak pasti. Sama. Oh, BC ke? Kan darab kan sama. B darab C ke C darab B kan sama. Kan? Okay, yang ni apa? Darab. Okay, jadi dapat yang ni keluaran ni jadi apa? B. Ni complicated ni. Tu saya so fokus apa yang tengah goreng pisang tu stop dulu. Tengok ni. Pasti sama makan dulu. B tambah C darab BC. Nak buat darab pun boleh, tak nak buat darab pun boleh, tak ada masalah. Okey, boleh. Okey. Yang ni gap apa? Tambah. 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 Jadi Q
Ahi apa dia? AB tambah AB plus C BC. Okey, nak cantik buat kurungan AB tambah nanti sambung sebelah dia ni. Saya tak muat. Okey, buat kurungan besar. Okey, masukkan semua. B apa lagi? Tambah C kan? Okey, B C. Okey. Ni jawapan akhir. Q sama dengan AB tambah apa? B tambah C BC. Ni jawapan akhir. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh. Okey. Yang ni korang buat sendiri. Nanti saya cek jawapan minggu depan. Okey, buat sendiri. Cikgu-cikgu semua kena buat sendiri. Okey, boleh? So, dekat mana digunakan? Di mana digunakan logic gate ni? Macam saya katakan tadi lah, dalam data processing, data-data awak tu sebenarnya diproses. Contoh, nak interview SPP tu kan. Sebenarnya, sistem dia akan setting. 1 berjaya, 0 gagal. Dia macam tu tau setting dia. 0. Dalam data processing, awak ingat jenuh ke orang nak orang nak tulis satu-satu? Tak. Dalam data kita sama macam bank. Dalam bank kita pun 0 tak ada duit, 1 duit cukup. Nanti dah baru dia mappingkan 1 tu ada berapa macam tu. Tu data processing. Kan? Dari 1, kalau dalam sistem contoh dapat dengan tak dapat. Kalau dapat dia setting 1. Kalau tak dapat dia setting 0. Macam tu. Dia selalu memang takkan terjadi, takkan salah lah selalunya. Okey, seterusnya digital elektronik contoh perkakasan dekat rumah. Contoh macam periuk nasi awak kan, periuk nasi digital. Okey, kalau setting tekan contoh periuk nasi awak tu, kalau yang guna secara digital tu kan, bukan yang guna tekan press tu, periuk nasi tekan press tu, yang tu pun dia guna konsep apa? Bila tekan maka 0, 1 ada. Bila dah masak dia jetak kan, 0. Maksudnya macam tu. Dia memang semua akan gunakan sistem macam tu. Okay, satu lagi, contoh macam hair dryer kita kan, kita nak hair dryer rambut kita. Kalau 1 maksudnya hair dryer kita hidup, kalau 0 maksudnya hair dryer kita mati. Itu salah satu contoh lagi. Okay, seterusnya apa? Vending machine, beli air. Okay, beli air, kalau duit dah penuh, 1. Kalau duit tak ada, tak cukup, 0. Itu yang disettingkan. 0, 1. Itu digunakan dalam kehidupan kita. Okay. Jadi, ada apa-apa soalan nak tanya? Itu saja untuk topik 4. So, itu kita dah habis daripada topik 1. Kita dah belajar pasal topik 1? Semiconductor. Topik 2, kita dah belajar pasal peranti peranti elektronik. Yang ketiga apa ingat lagi tak? Yang kedua komponen asas elektronik, yang ketiga peranti elektronik, yang keempat topik hari inilah electronic device, peranti elektronik, digit elektronik. Okey, kita hanya ada 2 topik lagi, topik 5 dan topik 6. Okay, topik 5 dan topik 6 saya akan overview sikit berkaitan dengan apa itu microbit, apa itu magnet code, apa itu Arduino ya. Benda ni sangat penting untuk awak bila awak IV SPP nanti. Itu salah satu kelebihan mana-mana yang pandai. Tunjulkanlah diri awak masa IV. Ini salah satu tips untuk saya beritahu awak lah, yang mana pelajar saya banyak dah berjaya dah interview SPP. Memang saya akan suruh dia bawa lah projek-projek yang dia buat tu. Ya. Jadi saya sangat galakkan awak semua, walaupun awak bilang SP ke, ERT ke ya. RBT memang tetap RBT lah, RC ya. Sekarang di Malaysia ni, saya nak cerita sikit lah. Malaysia ni dia bukan
bukan hanya perlu fokus pada satu. Bukan, kita tak sama macam luar negara. Kalau luar negara, kita tahu ada expertise. Contoh, ada expertise solar. Solar tu je lah kajian dia buat kalau kat luar negara. Tapi kalau dekat Malaysia, tak. Selagi awak tak dapat kerja, selagi tu awak mati skillkan diri awak. Semua boleh buat. Itu kelebihan dekat Malaysia. Ya. Selagi banyak mana ilmu dapat, selagi tu awak tanam dari diri awak. Pengalaman yang paling utama. Kalau mana pengalaman, pergi tolong orang banjir ke kan, itu semua pengalaman awak. Dan jangan lupa nanti masukkan dalam resume awak. Itu satu kelebihan buat awak. Semua tu seronok. Saya selalu jadi penemu duga pun, saya akan rasa teruja kalau pelajar-pelajar yang saya interview tu, dia banyak terlibat aktif. Saya suka dengar dan saya suka tanya. Cuma itulah, kadang-kadang saya suka nak tahu benda-benda macam tu, sebab saya rasa tu kita berkongsi tau. Saya pun banyak kelemahan saya, dan kita sama-sama saling, orang kata hidup manusia ni tak semua perfect kan. Saya pun banyak kelemahan saya, dan saya suka dengar orang berkongsi cerita dengan saya suka. Sebab saya nak pergi tolong masa banjir memang saya tak boleh, sebab saya sakit. Jadi memang saya tak boleh buat kerja-kerja berat. Tu saya lah kan. Bila orang buat something yang macam benda yang saya tak boleh buat, saya sangat suka, seronok saya dengar. Okay, jadi awak semua sebagai pelajar yang mana baru SEM 4, yang mana SEM 5, yang SEM 7, masih belum terlambat lagi untuk awak gandakan kemahiran yang awak ada dan perkemaskan resume awak. Awak jangan ingat IVSPP tu memang nak tengok, okey, kalau option RBT je salah. Sekarang kita dah cross skill. Walaupun korang RBT, tapi korang boleh juga ajar jahit kan, macam mana fakulti kita buat tu. Dalam masa yang sama, boleh juga ajar geografi, boleh juga ajar sejarah, semua tu boleh. Jadi untuk saya punya pelajar lah saya nasihatkanlah untuk semua, bermula daripada hari ini, fikirkan apa yang boleh tingkatkan skill awak. Sebab awak kena tahu yang calon untuk interview SPP bukan 100-200 orang, tapi berpuluh-puluh ribu orang. Jadi awak kena tanamkan diri awak daripada hari ini, apa yang aku boleh buat untuk aku mantapkan diri aku. InsyaAllah lagi satu, terapkan nilai-nilai murni dalam diri, sebab awak semua adalah guru-guru yang cemerlang akan datang. Jadi terapkan profesionalisme seorang guru tu dalam diri awak. Okey? Saya rasa itulah, saya rasa bila macam saya, adik-beradik saya tak ramai, saya dan adik je, dan ditakdirkan Allah saya menjadi seorang pensyarah hari ini, dan saya dikelilingi dengan beratus-ratus pelajar setiap semester. Tu saya selalu cakap kat mak saya sangat seronok sebab saya dikelilingi oleh adik-adik yang ramai, iaitu awak semualah kan. Jadi sebab tu saya kalau boleh, sebanyak ilmu yang saya tahu, sebanyak ilmu yang saya ada, saya nak kongsi pada awak semua. Jadi tolonglah untuk semua pelajar saya yang bakal guru cemerlang akan datang ni, gandakan skill dalam diri awak. Bukan saja Syafiq mana? Syafiq ada tak?